Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan sekalian, kita bertemu sekali lagi dalam episod selanjutnya dalam program Asam Garam Rumah Tangga. Okey, kali ini apakah isunya yang dikemukakan, iaitu tentang tinggal bersama dengan mertua ataupun mentua. Orang Melayu ada kala kata mertua, ada kala kata mentua, tak kira lah. Asalkan ada yang tua dan ada yang men-men, itu terpulang. Okey. Apa isunya? Isunya adalah tentang bagaimana seseorang itu bila tinggal yang mentua tu, bagaimanakah dia nak menyesuaikan diri dan sebagainya. So ada yang memang tak selesa tinggal dengan mentua. Ada yang dah biasa kan tinggal dengan mak bapak sendiri kan dah macam biasa. Tapi isunya di Singapura ni adalah tidak menjadi kehairanan apabila pasangan rumah tangga tu memang memerlukan masa untuk kemudian harinya baru berpindah ke rumah sendiri. Dan bila tinggal dengan mentua tu, ada kalanya isu-isu tertentu keluar. Jadi mereka tu timbulkan soalan-soalan yang mana boleh tak kalau kita macam bila mentua masak tu kan, masakannya saya tak ngam, boleh tak bawa makanan sendiri? Itu sebab kita dah jumpa soalan-soalan seperti itu. Ada pula pernah mentua mengatakan bahawa dia rasa terkilan kerana menantu yang tinggal dengan dia. Ini mentua pula cakap, menantu yang tinggal dengan dia satu rumah, sampai hati dia cihir, dia beli mi rebus, dia lalu depan muka saya. Muka sadin aja. Pergi dapur, ambil mangkuk, terus masuk bilik, makan mi rebus dia seorang-seorang dalam bilik. Pun ada juga macam itu. Jadi tuan-tuan dan sekalian, isunya sekarang di sini adalah bagaimana seseorang itu apabila berumah tangga, ini isunya. Bagaimana apabila seorang tu berumah tangga dan bila tinggal dengan mentua. Dia gini, bila rumah belum dapat lagi, terpaksa cari tempat yang sementara. Biasanya kalau di Singapura ni, rumah ni nak sewa bukannya murah. Satu rumah tu memang tak boleh lah kerana HDB pun tak kasih. Umumnya, kalau nak sewa satu bilik pun bukannya murah. Saya dapat tahu dari kawan-kawan dalam bidang hartanah ni, nak sewa bilik je ada yang sampai 1,000 lebih. Busuk-busuk, mungkin bukan busuk, wangi-wangi pun 700 dan sebagainya. Jadi saya tahu ramai pasangan muda bila telah pun berumah tangga, mereka tu kerana simpan duit, kumpul duit untuk akhirnya cukupkan jumlah bagi dapat rumah. Mereka tinggal dengan ayah ibu. Dan bila tinggal dengan ayah ibu, tak kira sudah pihak suami ataupun isteri, yang pihak yang mendatang itu bermakna tinggal dengan mentua. Apa nak buat? Dia begini, tuan-tuan sekalian, bagi orang lelaki lah, hero-hero di luar sana yang tinggal dengan mentua, bermakna tinggal dengan ayah ibu sebelah isteri. Bila kita tinggal dengan ayah ibu sebelah isteri, dia dah siapkan itu bilik untuk kita. Takkan nak buat kan? Jadi ujung bulan tu kurang-kurangnya tu ulu-ulu lah sikit. Mungkin kita taklah ulu sampai macam kadar sewa yang diberikan dalam pasaran hartanah di Singapura kan, ataupun di kawasan tersebut. Mungkin nak kasih 800 tu macam kelakar Sebab saya dah jumpa pun mentua-mentua ni, mereka mengatakan bahawa takkanlah kita nak minta sewa daripada anak kita sendiri. Taklah, dia orang datang ke situ dah bagus lah. Saya pun suka. Ada kawan sekurang-kurang dapat tengok muka anak tiap-tiap hari. Tapi sebagai menantu lelaki, takkan nak tinggal free, kelakar ke apa, takkan tinggal free kan. Jadi pandai-pandailah gunakan budi bicara untuk ulu-ulu lah sikit. Setengah-setengah mentua, dia kata pun saya pun tak nak cash pun, saya pun tak hadap sangat dengan duit sewa yang menantu kasih itu pun, kita bukan mata duitan. Tapi bagi pihak menantu, fikir-fikirkanlah. Bermakna kasihlah sikit. Kurang-kurang macam ni. Ada setengah-setengah menantu bagus. Very smart. Apa dia buat? Dia beritahu saya, duit pasar tu dia cover. Jadilah. Sampai saya belum tak sampai pun. Jadi duit pasar tu cover. Mentua punyalah sayang pada dia. Menantu aku belanja pasar untuk aku. Dia settlekan. Ada pula menantu dia settlekan duit api air rumah. Jadilah. Berapa ratus? 200? 300 kira tinggi Jadi mak mentua pun, bapak mentua pun happy. Bila menantu tinggal kat situ, dia menantu lelaki, dia settlekan bil api air, kan bagus. Jadi itu merapatkan lagi hubungan antara mentua dan juga menantu. Kemudian kita tinggal kat sana kan, berpada-pada jugalah kan. Kalau dulu di rumah mak
TV kita conquer misalnya kata. Ni anak menantu lelaki TV kita conquer. Ni sekarang dah tinggal dengan mentua, tengok-tengok lah sikit. Takkan TV pun nak conquer. Kalau ada bola tu, okey, tengok. Siapa yang ada kaki bola, boleh lah sekali. Tapi kalau misalnya kata satu keluarga tak geng bola, tak kaki bola, pun kena tengok juga. Jangan kita tengok bola tengah malam, kita pakai pekau, orang buat terganggu. Jadi itu semua nak kena buat penyesuaian. Isunya tentang, kalau awal tadi kita cakap tentang berpada-pada, berpatut-patut, sekarang nak kena isu tentang penyesuaian. Jadi itu nak kena tengok lah. Begitu juga dengan berpakaian. Bagi anak menantu lelaki ni kan, kalau kat rumah dah biasa belengging pakai seluar pendek, kat rumah mak bapak mentua tu tengok ada tak adik ipar yang perempuan. Kalau ada adik ipar perempuan, ya Allah, takkan lah nak togel-togel belengging macam baru habis PE, buka seluar semua, tinggal seluar katok je, tak boleh lah. Kita perlu menghormati suasana rumah tangga mak bapak mentua kita sendiri. Jadi itu dah ada perkara-perkara lah. Kemudian saya juga galakkan bagi anak-anak menantu lelaki yang tinggal dengan mentua-mentua ni kan, ringan-ringankanlah sikit. Apa? Ringan tangan ke ringan tulang? Ni banyak orang ada confuse. Bukan ringan tangan, tu ringan tangan gini-gini. Bukan saya suruh awak ringan tangan pada mentua. Tak boleh, itu sudah family violence kan. Ringan tulang, bermakna kita rajin-rajinkan dah. Jangan saya lepak je kan. Yang saya nak main game je tak boleh lah. Tolong-tolonglah sikit kan. Ini kadang-kadang, alah, ibu mentua pun ada kali pun paisi je. Menantu aku sapu, dia pun tak nak. Macam tak syok. Tapi tak apa, kita tolong-tolong, mana-mana kita tolong lah. Jadi kurang-kurangnya kita tinggal kat situ, tu orang tua tu, mak bapak mentua kita, ipar dua kita tengok pun, okey. Jadi kita can get along together very well kan. Jadi tu menantu lelaki lah. Bagi menantu perempuan pula, yang tinggal dengan bapak mentua yang sebelah lelaki of course memang tugas dan tanggungjawab suami untuk siapkan tempat tinggal. Jadi kali ini tempat tinggalnya berupa tempat tinggal daripada mak bapak mentua sebelah suami. Bermakna itulah tempat tinggal suami pun. Itu sama ada saya tak suruh awak bayar sewa please. Yang tadi awal tadi saya kata menantu lelaki patut bayar lah sikit. Jolok-jolok lah sikit. Kenapa? Memang itu tugas tanggungjawab seorang suami untuk siapkan tempat tinggal. Tapi misal kata kalau dia tinggal dengan mak bapak sendiri, kemudian awak pula sebagai menantu perempuan, isteri je masuk ke situ, tak payahlah bayar sewa kan. Itu hal tanggungjawab pihak suami. Apa yang dia buat dengan mak bapak dia, itu kita pulang kepada dia, sama dia bayar ke tak bayar, itu kita tengok macam mana. Tapi bagi saya, walaupun tak bayar sewa pun, kurang-kurangnya si suami itu turut kerana isteri dah masuk ni. Isteri dah masuk. Sepatutnya dia siapkan segala-galanya untuk isteri dia. Jadi bermakna, kalau misalnya kata memang diorang buat combine, duit pasar tu sama. Jadi suami tu kalau sebelum ni dia tak begitu jolok, kena jolok lah. Contohnya, bagi menantu perempuan pula macam ni. Mungkin dia bekerja, kan. Dan ini pun saya tak paksa, dia cakap je, suggestion je. Tuan-tuan puan sekalian, bagi mereka yang baru berumah tangga pun nak kena tahulah, Nabi Muhammad SAW suka kasih hadiah. Kasih hadiah. Hadiah. Saya cuma kata kasih hadiah. Bukan kasih yang mahal-mahal, kasih hadiah. Jadi walaupun kita ni taklah disuruh keluarkan nafkah dan sebagainya, tapi sebagai menantu perempuan, apa caranya kita nak memenangi hati mak bapak mentua atau mertua? Kasih hadiah. Tengoklah apa yang dia suka makan. Bab makan ni biasanya orang sukalah. Jadi boleh bayangkan dari masa ke masa awak sebagai menantu perempuan balik kerja, tahu yang ibu mentua ni suka kuih kaswi, macam kata dia bawa balik kuih kaswi, bukan senang nak cari tau. Tapi kalau awak bawa balik tu kuih kaswi, kasih pada mak mentua, punya sayang je, hoi. Jadi itu pun nak kena fikir-fikirkan. Kalau dia suka mi siam, from time to time berikan dia mi siam dan sebagainya. Begitu juga dengan bapak mentua. Apa yang dia suka kita hadiahkan sikit. Saya tak kata yang mahal-mahal, yang kecil-kecil, yang taklah begitu rabak kan. Tujuannya bukan apa. Tujuannya kita ni nak memenangi hati mak bapak mentua kita. Kenapa nak memenangi hati mak bapak mentua kita? Kerana kita mahukan restu daripada mak bapak kita. Walaupun dah berumah tangga, tapi restu tu tetap penting. Kita mahukan sekurang-kurangnya mereka tu tiap-tiap hari di penghujung solat mereka tu mendoakan kita, termasuk sebut nama kita sekali. Kan baik tu. Jadi ini di antara perkara-perkara yang boleh difikirkan. Begitu juga bagi seorang perempuan yang duduk dengan mentua. Takkan nak lepak orang corner kan, asyik main game, tak boleh lah kan. Jadi pun sama juga perlu ringan-ringankan tulang. Tolong-tolonglah sikit. Contohnya bersihkan rumah ke. Saya bukan bias tapi kita tengok adat lah.
Jadi adatnya biasanya apa? Orang perempuan buat apa kat rumah? Itu kita buat. Pergi pasar dengan mak mentua sama-sama. Jadi kita buat macam mak mentua tu bagaikan mak kita sendiri. Jadi itu caranya. Sementara kita tunggu rumah, temporary, buat sementara tu kita tinggal dengan mentua, kita buat perkara-perkara yang menyenangkan hati mereka. Jadi bila kita keluar akhirnya, kalau tengok mak mentua menangis, itu dah bagus lah. Tapi kalau mak mentua, bagus, cepat, itu mana something not good. Dulu saya pun tinggal dengan mak bapak saya. Dan bila saya keluar dapat rumah sendiri, saya ingat lagi mak saya menangis. Nangis je. Sebab apa? Bukan pasal dia akan miss saja, dia akan miss menantu je. Kerana mereka rapat. Jadi ini semua pengalaman yang kita dapat kongsi sikit. Jadi kalau tuan-tuan puan sekalian, ini termasuk mesej ni juga, soalan juga ditujukan kepada mak-mak, bapak-bapak mentua. Kalau misalnya kata adalah anak menantu yang masuk dalam, kita bantu mereka buat adjustment. Bagi mereka-mereka yang baru berumah tangga, kemudian nak tinggal dengan mentua pun fikir-fikirkan apa yang saya katakan. Jadi saya rasa sampai di sini dulu isunya tentang tinggal dengan mentua. Ada soalan lain boleh tanya di situ, ada nombor telefon yang kita terterakan, boleh kita WhatsApp dan sebagainya, ataupun hantar message melalui akaun Facebook program Asam Garam Rumah Tangga ni. Sehingga kita berjumpa lagi, semoga apa yang kita kongsi bermanfaat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.